Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey kelas, kita jumpa lagi hari ini. Anda semua sihat? Sihat, Ustazah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak start belajar lah macam biasa. Sebab memandangkan sekolah pun dah buka kan. Okey, so kita start belajar macam biasa. So kat rumah tu macam mana? Ada buat kerja sekolah yang saya bagi tak? Ada, Ustazah. Dah siap ke? Dah. Betul ke dah siap ni? Betul. Kalau saya check, kalau tak siap macam mana? Betul, yakin siap? Yakin, Ustazah. Okey, saya percaya kamu. Okey, hari ni kita akan mulakan pelajaran kita dengan okey, kat sini, kat tengah saya ni ada apa orang panggil, ceraian-ceraian huruf. Saya nak awak susun jadi dan gabungkan jadi satu perkataan. Boleh? Boleh, Ustazah. Okey, cuba awak gabungkan akan jadi apa? Apa? Tahu. Kat mana letak? Apa? Okey, sekarang awak semua dah dapat jawapan dia kan? Ya, Apa Ustazah. jawapan dia? Pergaulan. Okey, betul. Pergaulan. Sekarang ni, boleh tak awak kaitkan apa topik yang kita nak belajar hari ni? Pasal apa? Pergaulan dengan lelaki perempuan ke? Pergaulan dengan mak ayah ke? Pergaulan dengan mak ayah. Pergaulan dengan keluarga. Betul. Dengan berkeluarga betul. Tapi jawapan yang sebetulnya adalah kita nak belajar tentang adab pergaulan dalam rumah. Iaitu sekarang kita duduk dengan keluarga kita kan? Ya, Ustazah. Okey. Itulah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Azimah, boleh tolong saya turunkan ni? Okey. Okey, terima kasih. Okey. Hari ni kita akan belajar adab pergaulan dalam rumah. Adab pergaulan rumah. Okey, adab pergaulan dalam rumah kan? Okey. Kita mulakan dengan langkah pertama kita iaitu ayat hukum. Meh. Okay. Hukum dan maksud dia. Okey. Sekarang saya akan bacakan. Awak kena dengar saya baca. Mana tak ada Al-Quran tu boleh tengok sini dan maksud dia. Okey? Okey. Saya akan bacakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinukumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات
لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Dia sebenarnya ni adalah surah An-Nur ayat 58. Okey, dia nak terang kat sini adalah apa? Kita baca maksud tu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba dan orang-orang yang belum balik dari kalangan kamu meminta izin kamu. Okey, meminta izin kamu sebelum masuk ke tempat kamu. Okey, ke tempat apa tu maksud dia? Tempat tu maksud dia ke dalam bilik kita. Dalam 3 masa. Apa 3 masa tu? 3 masa tu sebelum solat subuh. Lagi? Tengok kat situ. Ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Okey, tengah hari kan. Ni maksud dia kat sini bila tengah hari. Okey, sebelum subuh, setengah hari, Sesudah solat Isyak. Sesudah solat Isyak. Maksudnya tiga masa kat sini kita kena minta izin sebelum kita nak masuk. Siapa yang kena minta izin tu? Orang yang nak masuk ke dalam bilik kita. Ya, tapi dalam golongan mana? Dalam golongan hamba dan orang-orang yang belum balik dari kalangan kamu. Okey. Maksud dia kat sini, walaupun kat sini dia kata orang-orang yang belum balik, maksud dia kanak-kanak kecil lah kan? Ayat ni pun dah cakap orang yang belum balik. Apatah lagi kita yang dah balik ni, dah dewasa ni kan? Sepatutnya kita pun dah sendiri faham apa yang orang faham perasaan orang, faham privasi orang, kan? Okey. Okey, sekarang kamu dah faham dah ayat ni? Faham. Okey, faham Okey. Kita seterusnya kita akan ceritalah berkenaan dengan sebab turunnya ayat ni. Macam mana dia boleh turun ayat ni? Sebab dalam Al-Quran setiap ayat ke, setiap surah ke yang Allah turunkan mesti ada sebab-sebab dia. Ada surah-surah tertentu, ada ayat-ayat tertentu lah. Okey? Okey. Sekarang ni kisah pasal meminta izin. Macam mana tiba-tiba Allah boleh turunkan ayat ni? Okey, dia ada 2 kisah berkenaan dengan ayat ni. Kisah yang pertama berkenaan dengan Asma binti Marsad. Okey, saya harap awak ingatlah. Okey, sebab nuzul ayat ni dia punya nama tu Asma binti Marsad. Dia ni siapa? Okey, dia ni daripada golongan waktu zaman Rasulullah lah. Okey, time tu ada seorang hamba ni. Dia pergi masuk bilik Asma ni. Dia pergi masuk bilik Asma, tapi time tu Asma tak suka waktu yang dia masuk tu. Waktu tu mungkin antara 3 waktu ni, antara sebelum subuh ke, ketika tengah hari ke, atau lepas solat Isyak. Hamba tu masuk dan Asma rasa macam dia macam tak sukalah benda tu. So dia pun bagi tahu Rasulullah. Lepas dah bagi tahu Rasulullah, maka turunlah ayat ni. Allah perintahkan yang kita kena minta izin. Okey, itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua pula berkenaan dengan Mudlish bin Amru. Okey, Mudlish bin Amru ni dia seorang hamba tahu dari kaum Ansar. Okey. Macam mana dia ada kaitan dengan ni? Dengan ayat ni adalah time tu Rasulullah utuskan dia, dia ni seorang hamba, utuskan dia untuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Okey, time dia pergi jumpa Sayyidina Umar tu, waktu tu Zuhur, waktu tengah hari lah kan. Time tu Sayyidina Umar tengah tidur dan pakaian dia sedikit lah terselak. Sedikit terselak. Lepas tu mungkinlah Sayyidina Umar dia bangun, dia macam terkejut lah sebab ada Mujlish ni tiba-tiba kan nak masuk bilik dia. Okey, so dia pun bagi tahu Rasulullah yang dia tak suka. Yang dia tak suka berkenaan dengan hamba ni masuk ke bilik dia. Sebab apa? Sebab dia macam terganggu lah, sebab dia dah tidur, lepas tu terselak pula pakaian dia kan. Okey. Lepas tu dia pun kata apa tahu? Sayyidina Umar dia kata macam ni, kalau boleh aku nak Allah turunkan ayat
supaya bapa, anak dan pembantu rumah kami kena minta izin sebelum masuk. Kena juga minta izin. Tapi sebenarnya untuk peristiwa pertama tadi dah turun ayat ni. So yang Umar pun macam lega lah sebab rupanya Alhamdulillah dah turun rupanya ayat ni sebagai kita punya panduan lah, sebagai guideline kita supaya kita kena minta izin. Okey, itulah antara kita punya sebab nuzul. Okey, dua peristiwa tu. Saya harap awak akan ingat lah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada aktiviti kita. Okey, sebelum tu saya akan tuliskan subtopik pelajaran kita yang kita akan buat dengan aktiviti nanti. Okey? Okey, subtopik kita adalah pertama adab, kedua golongan, ketiga waktu yang dilarang. Okey, ni adalah subtopik kita yang kita akan belajar tadi lah, nantilah. Iaitu adab, kedua golongan yang perlu minta izin, ketiga adalah waktu yang dilarang. Okey. Sekarang ni kat tangan saya ada satu kotak. Awak boleh nampak kan kotak ni? Okey, kat dalam ni ada beberapa soalan. Soalan dalam ni dia berbentuk situasi dan saya nak awak lakonkan situasi tu. Okey, boleh? Boleh Ustazah. Okey, sekarang ni saya nak awak ambil seorang dua soalan. Okey? Okey, pilih. Okey. Ain. Sekarang apa yang awak dapat? Situasi apa yang awak dapat? Adik anda sedang tidur pada waktu tengah hari. Okey. Tetapi anda ingin masuk ke bilik. Apakah tindakan yang sewajarnya? Sila lakonkan situasi itu. Okey. Nanti saya nak awak lakonkan situasi tu. Faham? Lepas tu baru kita rumuskan. Okey, itu antara situasi lah. Okey, Azimah, baca situasi awak pula. Situasi yang pertama. Semasa rakan anda menunaikan solat di dalam bilik, anda ingin masuki bilik itu lalu membuat panggilan telefon. Apakah tindakan yang sewajarnya? Sila lakukan situasi itu. Okey. Itu situasi pertama, Azimah. Sekarang saya nak awak, kan ada dua situasi kan? Setiap orang ada dua situasi. Saya nak awak lakonkan situasi tu. Faham? Assalamualaikum. Boleh masuk? Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Boleh masuk? Assalamualaikum. Boleh masuk? Masuk. Boleh. Duduklah.
Jika awak semua dah berlakon kan? Dah. Okey. Ustazah. Apa yang kita dapat rumuskan daripada sini? Macam contoh tadi awak dapat situasi apa Azimah? Kakak sedang mengulang gaji di dalam bilik, lalu Okey. anda datang dan mengganggunya. Apa yang awak boleh rumuskan? Okey. Daripada situ kita dapat rumuskan dia ada kaitan dengan adab ni. Kan? Awak beradab, macam mana awak beradab dengan nak masuk bilik tu, macam mana awak sepatutnya tak boleh ganggu lah kakak awak. Sebab apa? Sebab dia tengah study kan. Okey. Lagi satu, kita boleh kaitkan dengan golongan yang perlu minta izin. Walaupun kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita sebagai adik kan, kita sebagai adik, mungkin kita sekarang sama umur kakak kita still macam kena juga minta izin. Kita termasuk dalam golongan yang perlu minta izin. Okey, seterusnya situasi pertama tadi apa? Adik sedang tidur pada waktu tengah hari. Okey. Tetapi anda ingin masuk ke bilik. Apakah tindakan yang sewajarnya? Okey. Situasi dia adik masuk bilik waktu tengah hari. Sekarang ni termasuk dalam Adik waktu sedang yang- tidur pada waktu tengah hari. Yelah, waktu tengah hari. Maksudnya kat situ saya nak highlightkan bahawa kat sini dia termasuk dalam subtopik Waktu yang dilarang. Dalam ayat Quran tadi dia cerita pasal 3 waktu yang dilarang kan? Apa? Waktu selepas isyak, Sebab isyak, Subuh. sebelum selepas- subuh, sebelum subuh sebelum subuh, dengan tengah hari. So daripada waktu tu kita kena minta izin. Dan kita kenalah beradab. Macam mana tadi kita adab? Tutup pintu. Tutup pintu, Salam. bagi salam. Lepas tu kita tanyalah boleh masuk ke tak. Okey. Seterusnya, situasi yang kedua tadi. Situasi kedua, ibu sedang mengemas bilik tidur dan anaknya yang berusia 7 tahun ingin memasuki bilik itu. Okey. Anak yang berusia 7 tahun. Dekat sini kita bagi highlight kan ke anak 7 tahun tu yang nak masuk bilik mak dia. Okey. Kat sini dia termasuk dalam golongan yang perlu meminta izin. Golongan yang perlu minta izin. Macam tadi saya cakap, walaupun kita ni dewasa ke kan, sepatutnya kita dewasa, kita lebih memahami orang tu. Kita lebih jaga privasi orang tu. So sepatutnya daripada kecil, sepatutnya kita kena dah didik diri kita, didik anak-anak kita, insya-Allah nanti supaya dari kecil dia dapat tahulah. Okey. Situasi Azimah yang kedua. Semasa rakan anda menunaikan solat di dalam bilik, anda ingin memasuki bilik itu lalu membuat panggilan telefon. Okey, situasi ni special sikit sebab dia cerita pasal kawan. Contohlah nanti kan, awak semua duduk dekat U kan, universiti. Awak akan duduk satu rumah sewa dengan kawan-kawan awak. Lepas tu awak tengok dia tengah solat kan. Macam tadi Azimah dah lakonkan, Ain pun dah jadi rakan yang solat tu. So, itulah sepatutnya awak jadikan telefon tu kena keluar. Bila ada call kena keluar. Jangan nak ganggu orang solat. Okey, faham? Faham. Okey. Itu kita dah habis aktiviti kita. Seronok tak aktiviti tu? No, Ustazah. Okey, awak dapat pengalaman untuk berlakon kan? Betul, Ustazah. Okey. Seterusnya sekarang ni kita start nak buat soal jawab sebab awak semua dah lakukan aktiviti yang terbaik tadi. Sila beri tepukan untuk awak. Terima kasih. Okey. Sekarang kita nak buat soal jawab sikit lah. Sikit je. Yang berkaitan dengan kita punya aktiviti tadi. Okey, sekarang ni saya nak awak tutup semua buku. Simpan semua nota. Okey. Dah ready semua? Dah, Ustazah. Okey, sekarang saya cuba nak tanya soal jawab je lah dengan awak. Okey, siapa nak jawab sila angkat tangan. Okey, ataupun sila bersuara saya. Okey, soalan pertama dia, sila nyatakan waktu yang dilarang. Saya, Ustazah. Okey, Ain, apa dia? Waktu tengah hari. Okey, Selepas subuh. selepas subuh ke sebelum subuh? Sebelum subuh. Okey, sebelum subuh. Dan selepas isyak. Okey, betul. Okey, itu semua betul. Okey, seterusnya soalan boleh tak awak bagi tahu saya macam mana cara-cara kita nak beradab
bila kita nak masuk bilik orang tu? Siapa nak jawab? Saya. Okey, Azimah. Bagi tahu. Bagi salam. Okey, bagi salam, Tutup pintu. tutup pintu. Minta izin. Okey, minta izin. Kita kena minta izin. Kalau tak, kita tak tahulah dia bagi masuk ke tak. Kadang kalau dia senyap tu, kita kena faham sendiri lah. Mungkin dia ada masa dia sendiri, dia nak ada waktu dia sendiri. So kita kena elakkan benda tu berlaku. Okey. Okey, soalan terakhir. Golongan yang siapa yang kena minta izin? Golongan mana yang kena minta izin? Saya. Okey, Azimah. Apa budak yang belum balik? Okey, belum balik. Apa lagi? Okey, Ain nak tolong jawab? Kanak-kanak. Okey, kanak-kanak tu betul lah. Orang-orang yang belum balik. Lagi orang yang telah balik. Lagi seorang? Lagi seorang kat ayat tu. Hamba. Hamba, betul. Cubaan yang bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak pergi ke hikmah. Kita nak rumuskan apa yang awak belajar hari ni. Apa yang awak dapat hari ni. Boleh cerita kat saya tak? Apa yang awak dapat hari ni? Awak dapat belajar apa? Pasal? Adab. Okey, pasal adab. Lagi? Golongan yang perlu meminta izin. Okey, siapa yang kena minta izin tu? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Lagi? Hamba. Hamba. Orang yang dah balik. Orang yang dah balik. Lagi? Apa yang awak dapat? Waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang. Apa dia waktu yang dilarang tadi? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Lepas isyak dan Lepas tengah isyak, hari. Tengah hari. Lagi satu tadi apa? Adab kan? Awak tahu adab kan? Macam mana awak nak buat adab? Ain, bagi jawapan. Adab. Tadi Azimah dah jawab waktu soal jawab. Sekarang saya nak awak rumuskan balik. Adab. Macam tadi awak buat apa? Yang awak berlaku tadi? Ketuk pintu. Ketuk pintu. Lagi? Bagi salam. Bagi salam. Dan Minta izin. Minta izin. Okey. Okey, daripada semua tu kan, ada hikmah yang tersembunyi. Okey, antara hikmah yang awak dapat belajar daripada sini adalah apa? Awak dapat jaga privasi orang. Okey, daripada kita buat adab-adab tu, kita dapatlah jaga privasi orang. Kita dapatlah memahami orang tu, perasaan orang tu. Kadang orang ada orang lain yang tak faham. Dia main terjah je masuk kan bilik. So daripada awak belajar ni, saya harap awak dapat amalkan. Sikit-sikit pun tak apa. Macam ketuk pintu dulu. Bagi tahu saya nak masuk. Sikit-sikit. Okey, seterusnya hikmah dia, kita nak elakkan zina berlaku. Okey, sebab apa? Sebab kadang kita tak tahu dekat televisyen kan, dekat internet sekarang kan banyak macam tayangkan macam-macam lah, macam seksual kan. Kadang kita tertengok, lepas tu takut benda tu jadi kat kita. So kita kena jaga diri kita lah. Kita kena jaga diri kita. Kita nak elak zina tu. Okay? Nak elak sembah mahram. Dia tak nak ada berlaku hubungan seksual antara bapa dengan anak ke, antara adik-beradik ke. Okay, kita tak nak. Okay, seterusnya benda ni juga dia lagi membuatkan kita menjaga keharmonian keluarga kita, kan? Bila kita dah jaga diri kita, so dia akan jaga keluarga kita, seluruh keluarga kita. Okey, so saya harap daripada semua ni yang awak belajar, awak dapat amalkan sikit-sikit tak apa. Tapi still kena bermula daripada sekarang. Kita nak elakkan semua benda tu berlaku. Okey? Okey, sekian tu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kelas kerana memberi kerjasama yang sangat baik hari ini, sangat bagus. Terima kasih di atas lakonan-lakonan awak. Saya harap awak dapat buat yang lagi baik di kemudian hari. Okey, walaupun dengan cikgu-cikgu lain ke. Okey, bukan dengan saya saja, tapi saya harap dengan cikgu-cikgu lain pun awak akan okey dan belajar dengan seronok dan memahami dia. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kelas. Terima kasih Ustazah. Okey.